Pernah tak masa kecil-kecil kepala gatal dan rasa macam ada benda menjalankan kepala tu, kutu pernah kan. So kadang-kadang kalau ada benda macam ni kita suka ketuk-ketuk pijat, dia macam sejenis pepijat lah, kita suka picit dia kalau jumpa lah kan. Kalau banyak sangat memang habislah rambut tu gatal, merah-merah permukaan kulit kepala tu. Tapi sebenarnya kan pepijat ni dia bukan saja boleh hidup ataupun wujud dekat kepala ni, kulit kepala ni, juga ada pepijat yang ada dekat wajah kita tau. So nama lain dia orang kenal sebagai face mites, ya, pepijat muka, macam tu, ataupun nama yang sedikit saintifik kita panggil dia Demodex. So dalam video kali ini I would like to educate you about Demodex atau face mite ini supaya anda faham apa fungsi dia. Ya, walaupun dia adalah sejenis pepijat kutu, dia ada sebab Tuhan jadikan dia letak kat muka kita, tetapi apa juga keburukan kalau benda ni wujud secara berlebihan. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Hari ini kita bercerita tentang satu fakta yang menarik tapi boleh jadi menakutkan jugalah yang berlaku pada atas kulit kita. So, saya pernah buat video sebelum ni tentang microbiome, iaitu hidupan-hidupan halus yang boleh jadi bakteria, boleh jadi virus, boleh jadi kulat, boleh jadi kutu, pepijat yang wujud di atas kulit kita yang tidak dilihat dengan mata kasar. Kena tengok dekat mikroskop yang dengan kaunter pembesar baru boleh tengok, ya, bukan kaunter pembesar yang biasa tu. Memang betul-betul boleh membesarkan baru boleh nampak. Yang sebenarnya kita boleh kategorikan sebagai flora dan fauna gitu untuk muka kita. Dan dalam kuantiti yang semula jadi baik, sebenarnya semua mikrob ini tidak memberikan masalah besar kepada kulit, malahan dia ada fungsi yang bagus untuk kesihatan kulit kita, ya. Dan mereka ni hidup secara simbiotik tau. So ada yang memakan sebum, ada yang menguraikan sel kulit mati, memang ada. So pada peringkat semula jadi, ianya bukan sesuatu yang kita kata perlu dirisaukan. Tapi banyak orang salah faham tentang salah satu organisma yang wujud dekat muka kita ni, iaitu namanya Demodex, ya. Demodex ni nama lain orang panggil dia face mite. Dan kalau anda tengok dekat dalam mikroskop, face mite ni memang mengerikan, ya, sangat mengerikan. Dia ada 8 kaki, dia menjala-jala. Kerja dia duduk dekat antara folikel rambut dalam kelenjar minyak. Dan dia ni superhero. Dia tak boleh dihapuskan sepenuhnya daripada kulit. Memang tak boleh. Memang kerja dia pada waktu siang dia bersembunyi dekat folikel rambut tu. Pada waktu malam dia macam binatang, ya. Pada waktu malam Demodex atau face mite ni baru dia keluar dari kawasan persembunyian. Lepas tu dia melakukan aktiviti apa? Makanlah kerja dia. Dia makan, lepas tu dia bersenyawa, dia membiak, kemudian dia kembali semula ke folikel rambut dan bertelur dan membiak lagi, dan begitulah kerja dia. Begitulah kerja dia. Ya, bunyi macam menakutkan, ya. Tak sangka kan kita bela sesuatu kat muka kita. But again, let me tell you, dia bukanlah sesuatu yang pelik. Malahan dia ada fungsi yang bagus. So, Demodex ini dia bukan semula jadi ada pada manusia, ya. Kanak-kanak takkan ada Demodex, bayi baru lahir takkan ada Demodex, tapi biasanya orang dewasa yang memindahkan face mite ini, Demodex ini kepada mereka yang lebih muda atas faktor sentuhan dan seumpamanya, bila kita berinteraksi lah. So Demodex di kalangan kanak-kanak memang kuantiti dia sangat sedikit, lagipun kanak-kanak tak menghasilkan sebum berlebihan macam orang dewasa. Tapi di kalangan orang dewasa kuantitinya jika dibandingkan dengan kanak-kanak tadi tu lebih banyak. Mari kita berkenalan dengan dua jenis face mite Demodex ini dengan lebih mendalam lagi. Okey, Demodex pada manusia ni dia ada dua jenis yang utama. So, Demodex yang pertama dinamakan Demodex folliculorum. Nama glamour dia. Panjang dia sekitar 0.3 ke 0.4 mm dan lokasi utama dia berada adalah di kawasan wajah. Dia suka tinggal dekat dalam folikel rambut, suka menggunakan sel kulit mati dan juga minyak sebum kita tu sebagai makanan dia. Bila dia makan, dia membiak, dia bertahan, dia bertelur dan seumpamanya. Okey. So, itu pertama, Demodex folliculorum. Another Demodex yang juga dijumpai dekat atas kulit manusia adalah Demodex brevis.
Ya, saya teringat Brevis macam brave, very brave ya. Demodex brevis saiz dia adalah 0.15 ke 0.2 mm, kecil je lah sebenarnya. Dan dia cenderung berada di sekitar leher, di sekitar dada. Dia suka duduk dekat kawasan mana tahu? Kelenjar minyak, dan dia suka makan lah sel-sel dekat kawasan kat situ. So dia ada dua. But persamaan kedua-dua mereka adalah kalau kita tengok bawah mikroskop ya, tubuh dia panjang, kulit dia semi transparent, dia ada 8 kaki. Saya benda yang banyak kaki memang geli ya. Dia yang tak berkaki pun saya geli juga. Macam ular geli ya. Dan dia ada 2 segmen badan yang melekat lah ya. Badan mereka bersisik dan biasanya tujuan mereka ada badan yang bersisik adalah untuk melekat dekat folikel rambut ya. So nak ceritanya kitaran hidup Demodex ni sebenarnya macam itulah, macam saya sebut tadi. Dia hidup dia macam itulah dekat muka kita. Tapi kita kena faham ya, kuantitinya selagi mana seimbang dia tidak mengganggu kita punya kesihatan kulit. Tetapi bila mana kuantiti dia berganda dengan cepat, kita tak jaga kulit, makanan dia banyak, maka dia akan membawa kepada masalah kulit seperti keradangan, ya, kerosakan ataupun melemahkan permukaan kulit dan sebagainya. Kalau bilangan Demodex tu banyak, so apa boleh berlaku kepada kulit kalau bilangan dia berganda? So first thing first ya, Demodex ini bila mana bilangan dia melebihi daripada apa yang diperlukan atau kita sebut sebagai sihat untuk situasi mikrobiom kulit ni ya, apa yang berlaku adalah dia boleh mencetuskan keradangan yang membawa kepada satu keadaan dipanggil demodikosis. Demodikosis ni adalah jangkitan yang disebabkan oleh sensitiviti kulit kerana jumlah face mite atau Demodex mites tadi tu yang berlebihan. Juga dikatakan ada beberapa keadaan kulit yang juga berkait rapat dengan kehadiran Demodex yang berlebihan. Salah satunya adalah blefaritis. Ini adalah sejenis keradangan yang berlaku pada kelopak mata. So most probably dia adalah disebabkan oleh Demodex yang menyumbat kelenjar minyak. Dia makan dekat situ, dia berganda dekat situ. Jadi menyebabkan kita rasa macam gatal-gatal, merah-merah, burning, pedih, slinging pada kawasan kelopak mata itu. Ya. Dan juga rosacea. So rosacea adalah satu keadaan kulit yang very kita panggil critical jugalah sebenarnya, dan kajian mendapati bahawa ada kaitan di kalangan di antara ada kaitan di kalangan pula di antara ya keseriusan keadaan rosacea tu dengan bilangan Demodex. Ya, so maksudnya bila jumlah Demodex tu banyak, rosacea yang dialami oleh seseorang tu jadi lebih teruk. So walaupun benda ni ada perdebatan, tapi ada kaitan je lah. Penggandaan Demodex menyebabkan rosacea jadi lebih teruk. So situ ada kaitan. Itu yang kedua lah ya. Jerawat yang dipanggil acne vulgaris juga disebut ada kaitan dengan face mite ataupun Demodex. Walaupun begitu kaitan dia taklah sehebat rosacea tadi, tapi ada kaitan, terutama jerawat di kalangan orang dewasa atau adult acne. Ingat ya, orang dewasa yang lebih banyak ada sebum pada wajah, dan sebum yang banyak itu memungkinkan lebih banyak Demodex untuk suka duduk dan berganda-ganda jadinya dekat muka tu. Tetapi untuk orang remaja yang ada jerawat biasanya bukan kerana Demodex. It is most probably adalah disebabkan oleh hormon ya, dan kaitan hormon androgen terutamanya kepada kelenjar minyak yang menyebabkan muka tu meradang. Itu lain, dia tak sama. Yang meradang dan berjerawat lah. So tak sama. So katakanlah kita ada keadaan yang saya sebutkan itu di wajah. Apa yang perlu dibuat? So first thing first, kalau anda mengalami jerawat ke, kalau anda mengalami rosacea ke, ataupun keadaan tadi kelopak mata, keradangan tu ke, jangan diagnose diri sendiri dan kata okay, ini adalah disebabkan oleh Demodex. Don't do that. You really need to see doktor untuk verify, ya, kalau nak verify. Tetapi sebenarnya menjaga kesihatan permukaan kulit termasuklah memastikan kuantiti Demodex ni tidak berganda sebenarnya cukup senang. Apa yang perlu dibuat adalah sebenarnya menjaga kulit dengan konsisten. Tak boleh malas. Apa yang perlu dibuat? Very simple, very straightforward. Basic skincare. Number 1, cuci muka ya sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kenapa saya kata sebut sekurang-kurangnya? Anda mungkin perlu cuci lebih lah dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Tak menjadi masalah asalkan your skincare tu ataupun cleanser itu lembut. Ya, tak ada istilah kena cuci wajib 2 kali je, lebih 3 kali berdosa. Tak ada macam tu. Ya. Kemudian boleh pakai produk-produk seperti moisturizer yang mempunyai sifat untuk mengawal minyak.
Antara bahan yang bagus dalam mengawal minyak adalah niacinamide, ya. It has the property of controlling the production of sebum, ya. Juga pastikan anda jangan malas dalam dalam hal-hal berkaitan dengan kebersihan. Towel, kerap tukar. Saya banyak kali cakap benda ni. Cadar, sarung bantal, sarung tilam. Jangan tukar setahun sekali. Raya je tukar. Ya Tuhan. Jangan, ya. Setiap 2 hari, 3 hari itu tukarlah yang baru, ya. Dan asingkan tuala muka dengan tuala badan. Ingat tu. Dan pastikan bila mana kita bersihkan wajah, kawasan wajah tu kita lap kering dengan betul. So dab-dab dengan towel yang betul. Dan kulit pastikan juga sentiasa dalam keadaan yang tidak meradang. So kulit tu sihat, tak ada merah-merah. Ya, kalau ada benda macam tu, gunakan produk yang bersifat anti-inflammatory, ya. Gunakan produk yang antioksidan pun bagus juga. So, tujuan utamanya bukan sahaja kita tak nak face mask itu berganda dan menyebabkan masalah jadi lebih teruk. Sebenarnya bila kita lakukan perkara tersebut, rantaian kesannya banyak, ya. Kesihatan kulit, kekuatan kulit, skin barrier itu kuat, dan pada masa yang sama Demodex tu tadilah kita boleh kawal bilangannya pada tahap di mana dia memberi manfaat pada kulit, bukan memberikan masalah pada kulit. Okay, so after this, kalau anda dengar Demodex, it is not something that you should worry about, ya. Dalam kuantiti yang normal, seimbang, Demodex is okay. Kalau anda tak jaga wajah, biar je wajah tu jadi apa-apa pun, lantak je, biar je lah. Kalau ada mindset begitu, maka salah satu kesan buruknya, anda boleh menyebabkan Demodex ini berganda-ganda dengan banyaknya dan membawa pada lebih banyak masalah pada kulit. Okay, so with that, selamat berkenalan dengan Demodex. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.